warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nak kena pin je, tak ingat. Testing line. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala malam ni bersemang-semang. Bersemang-semang tentang ilmu. Sekejap bagi dia orang masuk. InsyaAllah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalannya ke syurga. Menuntut ilmu ini adalah antara Bismillah antara utama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang wave ni macam hai. InsyaAllah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang bertujuan untuk mencari ilmu. Ilmu di sini ilmu agama sebenarnya. Ilmu agama khususnya, maka Allah memudahkannya jalan untuk mencapai syurga dan keredaan Allah. Jadi insya-Allah malam ni Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dengan izin Allah saya berniat untuk berkongsi beberapa amalan-amalan harian yang boleh kita amalkan. Amalan-amalan yang mudah tapi banyak sekali pahalanya yang boleh kita perolehi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu mukadimah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Kita sepatutnya live pukul 9. So ni sebab kita lama tak buat live, so kita takut macam ada connection problem ke ataupun macam mana kan. Lama kan macam nak warm up balik lah. So alhamdulillah malam ni malam Jumaat. Ini sebenarnya orang kata bidan terjun ni. Tiba tadi lepas asar ustaz kita dia kata apa kata kita buat live macam ni. Macam okey lah, insyaAllah. Sebab agak lapang malam ni, ada waktu dan why not kita isikan malam Jumaat ni dengan penuh dengan ilmu kan, pengisian ilmu. So kita sembang santai saja. Mungkin kalau korang ada soalan-soalan boleh diajukan, tapi kita ada topik lah sebenarnya. Tapi kita kan start pukul 9 tau. Selagi 10 minit bagi diorang masuk dulu. Warm up dulu. Okay. Saya tak ingat macam nak pin. Aduh. Tapi tak apalah. Malam ni memang kita santai-santai je. Apa nama ni? Feel free kalau ada soalan-soalan yang ustaz kata dah kalau boleh jawab, dia jawab. Kalau tak boleh, dia kata kalau tak boleh check. Kalau tak boleh kena rujuk kepada orang yang lebih erti, ataupun kalau saya kena memberi masa dan ruang untuk kita verify, find out balik perkara-perkara yang ditanya. Sebab yalah macam bab-bab agama ni kalau tak erti, walaupun tugas saya pun memang mengajar agama, mengajar ilmu syariah, tapi kalau kita tak erti, kita tak boleh nak jawab. Kita tak boleh memandai-mandai, tak boleh. Kita tak boleh memandai-mandai sebab kita nak tunjuk kita pandai, tak boleh. Ilmu agama ni adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita sampaikan dengan penuh kejujuran. Kalau kita tahu, kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita tangguh dululah macam tu. Tak ada apa yang susah pun kan. Tahu tak tahu duduk diam. Tak tahu duduk diam. Okey, saya malam ni berperanan sebagai moderator lah kiranya. Tolong bacakan kalau ada soalan ke apa-apa semua. Dan baru alhamdulillah masuk ramai yang join ni. So saya akan ajukan soalan kalau ada apa-apa dan Ustaz Dr. Rishdi akan jawab lah, insya-Allah katanya. Tapi apa tadi abang kata nak walaupun kita sampai santai tapi ada tajuk lah. Tu, mungkin saya malam ni nak ambil peluang nak berkongsi
mungkin macam mana kita boleh kita nak berkongsi berbagai amalan-amalan yang boleh menambahkan pahala kita. Sebab of course life kita ni apa yang kita nak cari, mungkin siang malam orang cari duit kan, tapi yang lebih penting lagi kita mencari pahala. Kita gunakan duit kita tu untuk mencari pahala, kita gunakan kebolehan diri kita, pangkat diri kita, jawatan diri kita, segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mencari pahala. Berkahwin pun untuk mencari pahala, tak mau berkahwin pun untuk mencari pahala juga. Ada juga orang yang dia tak kahwin, dia nak mencari pahala. Sebab apa? Sebab dia nak fokus kepada amalan-amalan ibadat. Seperti siapa? Contohnya seperti topik kahwin ni. Contohnya macam Al-Imam An-Nawawi. Contohnya lah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia adalah seorang ulama terbilang yang menjadi rujukan para ulama daripada dulu sampai sekarang. Dia memang dia tak kahwin, tapi dia tak kahwin sebab apa? Kerana dia mendedicate hidup dia seluruhnya untuk menulis kitab, mengarang kitab yang menyebarkan ilmu sehinggalah ke akhir hayat dia. Rabiatul Adawiyah apa tak? Rabiatul Adawiyah tu dia bukannya ahli ilmu, kita kata dia bukannya ilmuwan Islam, dia adalah seorang yang kita panggil sebagai seorang ahli sufi. Ahli sufi ni maknanya seorang yang rajin beribadat, kuat beribadat, itu ahli sufi. Nak jadi ahli sufi ni bukan nak jadi, ada ramailah ahli-ahli sufi dalam sejarah Islam. Antaranya macam itulah Rabiatul Adawiyah, seorang ahli sufi wanita lah. Dulu masa mengandung yang anak bungsu tu, Nara baca tau buku dia. Bacalah kisah dia. Menarik lah, sangat-sangat menarik lah. Sampai rasa macam kalau ni nak letak nama Rabiatul lah. Yalah, tak salah. Jadi mungkin Rabiatul Adawiyah itu adalah salah seorang ahli sufi wanita yang terkenal dalam sejarah Islam. Tetapi dia bukan Tapi dia bukan salah seorang daripada sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi yang perempuan, kita panggil dia sahabiyah. Sahabiyah ni sahabat-sahabat Nabi daripada sahabiyah. Rabiatul Adawiyah tu dia dah datang kemudian lah, beberapa ratus tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW. Tapi dia adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai wanita yang tinggi wara', tinggi kewarakan, wara'. Dan dia pun tak kahwin. Dia tak kahwin, mungkin dia nak tumpukan perhatian daripada ibadat. Tapi kita dalam Islam digalakkan kita berkahwin. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW berharap, cuba nak bagi faham, berharap supaya umat baginda adalah umat yang paling ramai sekali. Jadi kalau tak berkahwin, tak ada anak, umat Nabi Muhammad tak ramai. Sebab tu Nabi berkata, berkahwinlah dengan wanita-wanita yang tazawwadul wadu dan waluda, berkahwin dengan wanita-wanita yang penuh kasih sayang dan juga walud, yang boleh melahirkan ramai anak. Fa inni mukathiru bikumul umama yaumal qiyamah. Kerana apa? Kerana sesungguhnya aku ingin berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Nabi nak umat dia paling ramai umat dia di hari kiamat. Itu Nabi cakap sini. Jadi Nabi galakkan kita berkahwin. Jadi kalau ada ulama-ulama Islam, ahli sufi yang tak kahwin, tak apalah, itu cara hidup mereka memilih cara hidup mereka sebegitu rupa. Tapi kita sebagai orang Islam secara umumnya ikut pesan Rasulullah SAW. Okay, alright, kita ada 3 minit lagi sebelum official kita start pukul 9. Sebab tak acil lah, nanti kita dah start, nanti orang kata alah, kata pukul 9 nanti awal. Jadi kita mukaddimah dia. Okay, apapun kepada yang baru masuk, saja-saja malam ni memang orang kata impromptu, tak dirancang. Permintaan cik suami, dia kata malam ni kita buat live, kita nak bagi pengisian ilmu untuk semua. So saya tanya, nak apa? Nak Facebook ke, nak IG ke, nak TikTok?
Dia kata semua nak. Saya kata tak boleh. Kalau IG bolehlah save apa semua kan. So mungkin TikTok besok ke ataupun masa akan datang lah, insya-Allah. Alright. So kita ada lagi 3 minit. Apa pun terima kasih banyak-banyak kepada yang telah sudi join di 10 jadi moderator ni kan, dia nak kena kontrol 5 minit pertama, 5 hingga 10 minit pertama saya bukakan soalan lah. Kalau sebab kita malam ni sebenarnya saya santai-santai je kan, tak ada spesifik. Tapi Ustaz akan bagi spesifik tajuk lah. Cuma 10 minit pertama tu kita nak santai je dulu. Maknanya kalau you orang ada soalan-soalan, kemusykilan ke nak tanya, yang simple-simple, bolehlah bertanya. Saya tolong bacakan, Ustaz jawab. Saya baca, Ustaz jawab. Saya baca, Ustaz jawab. Jadi mungkin apa-apa sajalah. Tadi Ustaz dah bagi macam mukadimah dah. Apa pun, okey, lagi 2 minit. Apa pun, saya let me introduce myself first. Saya Nora, dan malam ini saya bersama dengan encik suami saya, iaitu Ustaz Dr. Rusdi Ramli. Wah, ini sabar pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Jadi bolehlah nak tanya tentang hukum hakam ke apa ke, korang bolehlah ni. Ya, apa pun sebelum nak start saya nak salam dulu. InsyaAllah. Barakallahu fika. Barakallahu fika. So kita maaf banyak-banyak kalau ada salah silap apa-apa tak reda ya. InsyaAllah. Okay. Boleh. Tak ada masalah. Macam tu minta Okay. So okay, mungkin abang nak start. Dah 1 minit lagi. Okay. Okay, abang nak bagi tajuk apa? Dah start nak baca doa sikit dulu. Okay, start. Okay, korang semua please get ready. Whatever question kalau nak tanya boleh ajukan. Kita tak nak buang masa kan. So okay, 1 minit lagi. Bolehlah kot. Okay, alright. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika wa nabiyyika ummi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa liqa'ana hadza liqa'an nafi'an mufidan lil jami'al mustami'in fi hadhihi al-lailah. Jadi saya ingat itu, saya mulakan dengan sedikit membaca doa. Mudah-mudahan kita punya sembang-sembang santai kita pada malam ini dapat kita berkongsi ilmu-ilmu yang berfaedah, kerana ilmu adalah bagaikan cahaya yang memberi panduan untuk kita menjalani hidup. Kita belajar di situ apakah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amalkan ilmu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih, cinta dan redha dengan hidup kita dunia dan akhirat. Jadi malam ni itulah niat saya, nak berkongsi mungkin beberapa hadis lah di celah-celah kita sembang tu, ada mungkin beberapa hadis-hadis yang boleh menjadikan amalan kita, insya-Allah. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, Izzah Official. Okay, sebenarnya macam mana tercetusnya Ustaz nak sebut ataupun nak cerita tentang topik ni adalah kerana di media sosial sekarang agak banyak yang macam-macam ini itu. Jadi saya ada soalan lah tadi, kebetulan soalan tu dan Ustaz jawab. Jadi why not, alang-alang Ustaz dah jawab kat saya, jawablah kat semua kan, iaitu tentang kekeliruan kita berzikir. Dalam amalan kita seharian ada yang menjadikan baca Quran dua amalan, itu tiap hari dan sebagainya. Ada juga yang menjadikan doa-doa itu sebagai amalan. Tapi yang paling simple, yang paling simple lah, paling mudah, simple yang kita boleh buat, iaitu sebagaimana kita selalu dengar ustaz-ustaz selalu bercerita, iaitu zikrullah, zikir. Tapi zikir ni untuk orang macam saya lah, mungkin orang di luar sana juga kita sebut zikir, tapi banyaknya jenis zikir. Apa yang zikir boleh, apa yang zikir tak boleh, dan pengertian zikir ni ada beza ke? Sebut Allah boleh ke? Sebut la ilaha illallah ke? Sebut macam mana? Jadi mungkin abang boleh cerita yang senang kita nak amalkan, yang tak complicated. Silakan. Okey, bila kita sebut tentang zikir ni, kita biasa dengar lah zikir ni maknanya mengingati Allah. Kita kena ingat satu ayat yang sangat penting dalam Al-Quran yang berbunyi
fazkuruni adzkurkum. Simple ya ayat tu. Fazkuruni adzkurkum. Artinya ingatilah aku. Nescaya aku ingat kepadamu. Jadi di sini kita macam kita suka kan. Okey, masuk kan? Okey. Kita suka Dari Brunei, misalnya, dari Brunei. kita suka misalnya bos kita ingat kita, pasangan hidup kita ingat kita, anak-anak kita ingat kita, orang-orang yang berpangkat besar ingat kita, suka. Sekarang ni tentu lebih mengembirakan kalau Allah Subhanahu Wa Taala pencipta sekalian alam ingat kita. Tentu kita nak kan. Jadi mudah aja kita mengingati Allah dengan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala di lidah kita. Jadi bila kita sebut, contoh daripada ayat tadi lah, bila kita sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita ingat Allah tu dekat lidah kita. Walaupun tak masuk dalam hati pun tak apa, tapi kita dah ingat Allah di lidah kita. Sebab apa yang keluar daripada lidah ni sebenarnya didorong oleh hati kita. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita dah ingat Allah. Apa Quran cakap? Azkur, Allah mengingati kita. Jadi di saat kita duk sebut Allah tu, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah sedang mengingati kita. Alangkah seronoknya kalau Tuhan sekalian alam yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini mengingati kita. Jadi apa tanda dia Tuhan ingat kita? Tanda dia ialah kita mengingati Allah. Dan salah satu daripada cara kita mengingati Allah dengan kita banyak menyebut lidah kita. Sebelum nak sambung, sebab itulah ada satu hadis untuk malam ni, Nabi SAW sebut, ahabbul kalam ilallah arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata ada 4 kalam, ada 4 rangkai kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu boleh memilih mana-mana di antara yang 4 ini dan ianya tidak akan memberi mudarat kepada kamu. Maknanya 4 kalimah ini yang paling dicintai oleh Allah, yang senang kita nak sebut dekat lidah kita. Apa dia? Nabi sebut Subhanallah, satu. Artinya Maha Suci Allah. Dia sebutlah Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah tu lah yang kita sebut 3, dan yang keempat Allahu Akbar. Jadi 4 kalimah ini boleh menjadi zikir kita yang kita sebut selalu. Dan apabila kita berzikir pada Allah, kita kena ingat satu benda yang seronok, Allah sedang mengingati kita. Saya fikir tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada apabila Tuhan sekalian alam mengingati kita. Apa tanda dia? Kita mengingatinya. Itu mungkin sedikit lah. Okey. Apa nama ni? Okey, sebelum kita ada orang tanya ada ayat bagi lembut hati anak-anak tak? Okey. Zikir tadi tu kena sebut sekaligus ke subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun satu-satu sebagaimana kita amalkan lepas solat kan? Satu ke ataupun macam mana? Okey. Dia tidak ada ketentuan sama ada kita nak sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu pun boleh, ataupun kita sebut satu persatu subhanallah, 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 boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kiraan tak ada ketentuan kiraannya. Dan kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, para saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kita jangan duk sebut saya dah sebut banyak kali tak ada kesan. Kita selalu cakap macam tu, tak ada kesan pun kat hati kita. Kita jangan kira. Setiap sebutan yang kita buat itu insya-Allah pasti ada kesannya kepada hati kita. Sebab bila kita sebut tu sebenarnya kita nak sebutan itu menusuk masuk ke dalam hati kita, dan kita ingat Allah dan kita rasa dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kadang-kadang dalam kita berzikir kita tak rasa kesannya, tetapi kata ulama, kesan itu tetap ada walaupun kita mungkin rasa macam tak ada kesan. Jadi balik pada soalan tadi, tak kisah kalau kita sebut satu-satu pun tak apa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan kalau boleh kita hayatilah apa yang kita cakap tu. Bila kita sebut subhanallah, apa dia? Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Kerana apa? Kerana kita ni kadang-kadang sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita suka berfikir Tuhan itu tidak sempurna. Kadang-kadang kita berfikir, kenapalah Allah buat
kehidupan saya begini, kenapa begitu. Kita rasa macam Tuhan tu tak begitu adil dalam dia berinteraksi dengan hamba-hambanya. Jadi bila kita sebut subhanallah, artinya maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, daripada segala sifat kezaliman, tidak ada pada zatnya. Macam itulah juga. Faham ya? Alhamdulillah tu penyataan kita syukur pada Allah lah. Alhamdulillah. Maknanya kata para ulama, apabila kita nak bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita dia punya lafaz dia. Yang mana lafaz dia? Iaitu Alhamdulillah. Itulah lafaz kesyukuran. The way to express thankfulness, gratitude to Allah. Macam mana cara dia? Dengan kita lafazkan Alhamdulillah. Lepas tu yang lain tu tahu kan, Allahu Akbar, dan juga La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah zikir-zikir yang kalau kita ucapkan setiap kali kita ucap, kita mendapat pahala. Dan itu petanda yang special sekali yang saya suka. Allah is remembering you when you mention those zikir yang Nabi ajar pada kita. Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang baru join. Ada yang tadi bersabar daripada Brunei tadi. Apa khabar semua? Thank you for joining. Actually malam ni tak ada apa pun, kita orang santai je. Sebab malam ni malam Jumaat, jadi ustaz kata why not kita buatlah sedikit pengisian ilmu. Sebab tadi sembang-sembang dengan dia duk cakap pasal zikir. Sebab adalah terbaca di social media pasal-pasal zikir ni kadang-kadang mengelirukan. Ada yang kata begini, ada yang begini, ada yang kata begini. Last kali sudahnya orang tak nak berzikir sebab pening. Jadi kita janganlah, kalau kita confuse, kita tinggalkan semua terus sebab kita confuse. Jadi kita kena carilah pencerahan kan. Maklumlah di media sosial ni macam-macam information yang kita ada, yang kita dapat, kadang-kadang kita tak tahu sahih ke tak sahih ke, benda tu betul ke tak betul pun kita tak tahu. Jadi tadi ustaz dah cerita panjang lebar dah tentang zikir tu. Sebelum kita tanya ada jawapan, nak bagi jawapan tadi, ada orang tanya tadi, sebaiknya banyak mana yang selalu kita amalkan? 33 lepas solat lah. Ada yang ustaz kata sebaiknya 1000 satu hari. So paling mujarab, paling afdal, paling senang, paling ringkas. Dia menurut yang diterangkan oleh ramai para ulama yang muktabar, bila kita nak mengamalkan zikir kepada Allah, zikir yang sebaik-baiknya adalah pertamanya zikir yang Nabi anjurkan kita membaca. Dan juga termasuklah di situ doa-doa yang Nabi anjurkan kita membaca. Kena faham mana zikir satu, doa pun adalah zikrullah. Jadi kata para ulama, cuba amalkan. Sebelum kita jangan konflik, cuba amalkan zikir-zikir dan doa-doa yang Nabi SAW menganjurkan kita membacanya. Apa dia maksudnya? Zikir yang sentiasa melingkari hidup kita 24 jam. Macam mana? Contohlah, saya buat contoh. Bila kita bangkit tidur, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu contoh. Sebelum kita tidur, jangan lupa Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini semua zikir yang Nabi suruh kita baca, dan zikir-zikir ini menjadi senjata untuk melindungi kita daripada gangguan jin dan syaitan. Nampak? Sebelum kita keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la quwwata illa billah. Itu yang saya maksudkan. Jadi cuba belajar dulu zikir-zikir yang Nabi anjurkan kita baca, doa-doa. Di samping itu ada juga zikir yang Nabi suruh kita baca lepas sembahyang, yang kita tahu kan apa dia? Nabi kata bila kita habis sembahyang, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, ataupun 33 kali. Dia ada macam-macam version, semua tu betul. Lepas tu termasuklah juga dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tengok sesuatu yang menggembirakan yang berkaitan dengan nikmat hidup, kita tengok contohlah, kita tengok kereta kita yang kita baru beli, misalnya kereta Mercedes contohnya, kita baca apa? Masya Allah la quwwata illa billah. Itu saja saya nak buat contoh. Jadi orang tanya mana zikir? Itu zikir-zikir yang kita kena belajar sedikit-sedikit, yang digalakkan kita baca setiap kali. Kita menjadi tengok kebiasaan lah. Kita tengok rumah kita yang cantik, apa kita baca? Masya Allah la quwwata illa billahil aliyil. Jadi banyak.
Jadi sebenarnya zikir tu saya tak boleh nak cerita semua ni, tapi dalam setiap situasi hidup kita tu ada aja. Bila kita tengok hujan turun aja, kita baca Allahumma sayyiban tayyiba. Ini misal lah, ya Allah jadikanlah dia curahan air yang memberi manfaat. Sebelum kita makan ada doa kita baca. Sebelum kita masuk bilik air kita baca Allah. Itu doa. Doa zikir dengan doa dia kena sekali. Zikir betul, doa, tapi doa at the same time dia juga adalah zikrullah. Jadi zikir tu bukan bermakna subhanallah saja. Bila kita nak makan Allahumma barik lana fima, itu doa. But at the same time itu juga zikir, sebab kita sedang ingat Allah lah. Jadi zikir ini satu lafaz yang merangkumi segala pelbagai ibadat-ibadat yang kita buat dalam Islam. Sebab itu jangan lupa, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Apa maknanya? Dan mengingati Allah itu, berzikir kepada Allah itu akbar. Itulah yang paling agung dalam hidup kita. Mungkin kita rasa yang paling penting dalam hidup kita ialah kita mendapat promotion, kenaikan pangkat. Kita rasa kita perlu ada wang yang banyak. Kita rasa kita perlu menjadi millionaire misalnya lah. Kita rasa kita perlu ada kereta yang begitu mewah, perlu rumah yang sampai 3 tingkat. Macam-macam kita rasa kan. Tapi Quran ajar kita wala dzikrullahi akbar. Dan ketahuilah, mengingati Allah itu, lidah kita sebut subhanallah akbar, itu is the greatest thing dalam hidup kita yang sebenarnya sebagai seorang Islam. Kerana apa? Kerana amalan ini akan kita bawa sampai ke mati, sampai kita insya-Allah dapat masuk syurga dengan amalan-amalan tersebut. Adapun benda-benda di dunia ini, bila kita meninggal dunia, kita meninggalkannya kepada waris-waris kita yang diajar. Itulah. Okey. Macam tu lah. Dah dapat dah. Faham kot. Saya tanya tadi, tak apalah. Tanya berapa ribu. Dia sebenarnya dia, apabila Nabi dah kata 33 kali, kemudian kita ada masa lagi, kita bacalah. Sajalah, mungkin ramai yang tak tahu. Jadi kalau kita buka kitab-kitab para ulama lah, macam mana saya buka lah. Temu sidang cucu, alhamdulillah. Masya Allah. Para sahabat. Apa dia? Para sahabat Nabi berzikir banyak mana? Ada yang berzikir sampai 5,000 kali sehari. Mungkin yang tak pernah dengar sini. Ada yang berzikir sampai 6,000 kali sehari. Ada yang berzikir subhanallah sampai 10,000 kali sehari. Itu sebenarnya, itu amalan-amalan sahabat-sahabat Nabi. Mereka semua tu ahli syurga. Jadi kalau kita rasa kita ada kemampuan untuk berzikir mungkin 1 jam sampai 500 kali, lakukanlah itu semua. Asalkan tidak mengganggu tugas-tugas asasi kita. Sebagai soalan kan, macam itulah. Jadi tak ada ketentuan. Yang pentingnya zikrullah itu selagi kita tak jemu. Dalam hadis Nabi ni apa? Selagi kita tak jemu, Allah juga tidak akan jemu kepada kita. Itu ada hadis Nabi. Sebab ada sahabat kata, saya nak beramal dengan sebanyak-banyaknya. Nabi kata, beramallah ikut kemampuan kamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan jemu menerima amalan kamu sehinggalah kamu sendiri yang akan jemu. Okay. Alright. Okay. Kita ada soalan, beberapa soalan ni kita nak ni. Okey, nombor 1 tadi doa untuk anak. Okey, untuk anak satu. Nombor 2 apa? Tadi puasa Zulhijjah. Yang ketiga, Sanah. Yang ketiga saya tak sempat tadi. Betul ke selepas Allah tak sempat. Alamak, mana tadi? Ya Allah ya Tuhanku. Betul ke selepas solat fardu tak payah berdoa? Saya nanti let me finish. Katanya Nabi tak buat, hanya untuk solat sunat saja. Betul ke? Betul ke? Betul ke sembahyang lepas sembahyang fardu tak solat tak payah doa? Itu adalah satu kenyataan yang salah dan tidak betul. Kita disunatkan berdoa kepada Allah sepanjang masa. Sembahyang itu sendiri adalah berdoa. Dalam sembahyang kan kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni. Cuma manakah masa yang paling indah dan mujarab dan mustajab kita berdoa bila kita sembahyang? Okey, dengar ni. Ada 2 amalan yang kita boleh buat. Yang pertama, sebahagian ulama kata apabila kita sedang sembahyang, ni saya nak terang ni. Masa terbaik kita berdoa sebelum bagi salam. Jadi bila kita baca tahiyat akhir tu,
fil alamin innaka hamidun majid. Lepas tu kata ulama, the best time kita doa. Jadi lepas tu kita baca doa, Rabbana atina fid dunya. Kan macam-macam kan doa-doa Quran, doa-doa dalam bahasa masa tu kita baca. Lepas kita dah habis baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis doa, barulah kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sebelum bagi salam, satu lagi pendapat, dua-dua pendapat ini adalah sahih, boleh pakai. Jangan tak ada kata yang tak boleh pakai. Dia kata afdal semayang tu fi duburi kulli solah, kata sebanyak ulama lepas semayang. Jadi bila kita dah habis, bila kita dah bagi salam lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita disunatkan Astaghfirullahalazim. Apa yang Nabi buat lah, baca Al-Fatihah, baca itu. Dan lepas itu pun kita boleh berdoa, sama ada kita doa seorang-seorang pun boleh dan dapat pahala pun, ataupun kita kalau kita jadi imam, kita doa ramai-ramai, boleh sahaja. Kerana Nabi memberi panduan kepada kita, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadat. Tetapi Nabi dia sangat sibuk dengan hidupnya sebagai seorang Nabi. Jadi kita boleh melakukan pelbagai amalan berdasarkan panduan umum yang Nabi bagi. Kita tak boleh cakap perlu angkat tangan tak? Dia? Perlu angkat tangan tak? Tak mesti. Kita tak boleh cakap Nabi tak baca doa pun lepas sembahyang. Itu tak boleh. Itu adalah fahaman yang akan menyempitkan hidup kita sebagai seorang Islam. Jadi kita boleh beramal dengan sebanyak-banyak dia. Okey. Okey. Tak salah. Itulah, tak ada masalah. Okey, bila kita sebut tadi ada yang question lah, sebagaimana kita banyak sangat-sangat itu menimbulkan kekeliruan antara termasuklah orang yang bercakap ni pun samalah kan, dan orang terkadang tanya, orang tanya sebab confuse kan. Tadi kita kat Mekah tak berdoa pun, bagi salam dah terus bangun. Jadi artinya mudah jawabnya ialah dua-dua betul. Kalau macam saya menjadi imam dekat masjid, lepas saya habis menjadi imam, saya astaghfirullahalazim 3 kali, lepas tu saya bangkit, tak menjadi kesalahan, tak apalah. Tapi kalau nak baca berdoa beramai-ramai pun tidak juga menjadi kesalahan, tidak ada kesalahan. Jangan pula kita kata baca doa tu berdosa pula. Adakah bermakna lepas sembahyang kita baca doa berdosa? Kalau kita kata lepas sembahyang tu berdosa, percayalah itu memang bisikan was-was syaitan yang ingin menjauhkan kita daripada amalan-amalan soleh yang kita digalakkan. Okey, saya rasa ini kena ingatlah benda tu. Jelas tak payah keliru lah benda-benda begitu tak payah keliru, insya-Allah. Okey, Waalaikumsalam Ziani 95 bagi salam kat kita. Patani Tomian siapa ni? Dia tengah kali dia dengar ni. Alhamdulillah malam ni kita dengar ustaz berceramah nah. Siapa-siapa yang rasa nak makan Tomian sedap bolehlah singgah ke Patani Tomian dekat jalan jalan setapak tu, sedap sungguh. Okey, apa pun Isu jangan Allah tu jangan keliru. Okey, nak elaborate tu kan. Tadi ada orang tanya apa ni? Okay. Zikir-zikir tadi ada orang kata kau nak zikir tak boleh sebut Allah. So macam mana? Okey, sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa kat kita? Apa yang disuruh kita? Dia sebut sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala ni kita sucikan dia. Apakah nama Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah nama Tuhan? Saya nak bagi faham dalam ni. Apakah nama Tuhan yang merangkumkan semua sifat-sifat Tuhan? Satu nama aja, iaitu Allah. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Allah itu adalah satu nama. Allah dipanggil lafzul jalalah ataupun ismu alam. Tak apalah itu bahasa Arab. Lafzul jalalah ni maknanya Allah itu adalah nama yang Allah berikan kepada zatnya yang maha suci. Jadi Allah itu adalah nama Tuhan. Jadi sebagaimana Nabi mengajar kita berzikir dengan subhanallah, ada juga sebahagian ulama, okey, dengar baik-baik, ada juga sebahagian ulama mu'tabar yang menggalakkan kita berzikir dengan kita menyebut apa dia yang mungkin ditanya tadi, yang pernah di viral dalam masyarakat. Allah boleh ke? Boleh, jawapannya boleh. Contohnya lepas kita sembahyang kita sebut Allah. Ketika kita sebut Allah tu, kita sedang menyebut nama Tuhan yang paling agung. Kita kena beriman Allah yang kita sebut itu adalah zat Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada permulaannya. Jadi tidak ada masalah kita sebut Allah. Itu yang diajar oleh sebahagian ulama.
Tapi cuma sebahagian ulama, saya nak sebut dekat sini, kenapa timbul dalam viral macam ada sebahagian ulama tidak bersetuju dengan zikir Allah itu. Antaranya, saya kena sebut, antaranya mungkin berbeza pandangan. Antaranya adalah Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, yang saya banyak saya mengkaji tentang fatwanya dalam PhD saya, Al-Imam Ibn Taymiyah ni. Jadi Imam Ibn Taymiyah kata sebut Allah tu dia bukan a perfect sentence. Jadi kalau boleh, kata Imam Ibn Taymiyah, ikutlah zikir-zikir yang Nabi cakap. Panjang lah. Mesti subhanallah, ataupun dia kata ayat yang lengkap subhanallah. Manakala ulama, saya ulas sikit, manakala ulama yang lain pada kata tak apa kita sebut Allah pun betul. Kerana apa? Kerana memang ada sepotong hadis yang sahih di mana Nabi SAW menyatakan hari kiamat tidak akan berlaku selama mana adanya orang Islam yang masih menyebut di lidahnya Allah, Allah, Allah. Selagi ada orang Islam sebut Allah di atas muka bumi, kiamat tak akan berlaku. Jadi Nabi memperakukan penyebutan Allah. Itu satu. Yang kedua, cuba kita tengok ketika Bilal di awal-awal perkembangan Islam, dia diseksa oleh orang kafir kan, apa dia cakap? Apabila dia diseksa, apa dia cakap? Allah. Dia tak cakap Allah, tapi dia cakap benda lain. Dia cakap apa? Ahad. Zikrullah, itu ingat Allah lah. Itu Bilal yang diseksa ketika awal masuk Islam, dia tak sebut, bila dia kena pukul, Allahu Akbar, dia tak cakap itu. Dia tak sebut Subhanallah, dia tak sebut Allah. Apa dia sebut? Ahad. Artinya apa? Tuhan yang Maha Esa. Jadi rujuk, jadi Ahad tu pun salah satu nama Tuhan juga. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita nak lepas sembahyang, kita nak sebut Ahad. Boleh. Begitu. Jadi itu yang kedua. Jawapan yang ketiga, ulama kata, bila kita sebut Allah, dia dalam sistem bahasa Arab, sorry lah kalau saya pergi agak akademik sikit, dia dalam sistem bahasa Arab, bila kita sebut Allah, dia ada dia punya maksud dia. Jadi bila kita sebut Allah, takdir ayat, macam mana nak kata saya tak erti, tapi bila kita sebut Allah, maksud yang kita cakap dia adalah Allah, tapi maksud dalam hati kita yang Maha Pemurah. Tapi kita tak sebut dekat lidah Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pencipta. Tapi yang Maha Agung itu kita tak sebut, kita hanya sebut Allah saja. Dalam sistem bahasa Arab dia boleh macam tu. Kalau dalam bahasa yang tahu bahasa Arab dia panggil takdirul jumlah, takdirul ayat. Faham lah kot, saya ingat cukup. Jadi tak ada masalah. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah, saya baca semua bab ni, tak berapa bersetuju dengan zikir Allah itu, tak apalah, itu pandangan dia. Tapi pandangan ulama-ulama yang lain yang juga muktabar kata boleh. Jadi kita anggap kita menerima pakai semua pandangan ulama-ulama muktabar ini. Ini tak ada masalah. Allah itu adalah zikrullah yang cukup baik kita lafazkan di lidah kita. Yang pentingnya zikrullah lah, jangan, yang pentingnya selalu mengingatkan Allah lah. Ni kafir terus tak sebut. Okey, ni ada orang tanya ni, soalan ni tak ada kena-mengena sikit, tapi ada yang bercakap, ada yang cakap perempuan tak dapat masuk kubur bila mana dia datang haid. Macam mana Apa pula? Faham tak? Daya Tidak dapat masuk kubur, mungkin tidak dapat ziarah kubur kot, macam tu kot. Jadi adalah perbincangan di kalangan para ulama tentang wanita ni disunatkan menziarahi kubur ataupun tidak. Macam itulah. Secara umum dia, kalau wanita tu dia nak menziarahi kubur dalam keadaan terpelihara kehormatannya, selamat dengan adat itu, tidak menjadi masalah. Dia datang nak ziarah, dia datang dengan anak dia datang dengan mak dia, tidak menjadi masalah. Saya selalu buat lah. Jadi ini adalah benda-benda yang adanya apa? Perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ingat, para ulama ni bila dia orang berbeza pendapat, katalah ada dua pendapat, setiap pendapat itu ada hujahnya, ada dalilnya, dan semuanya adalah benar. Okey, saya rasa soalan tu soalan ziarah kubur tu, saya rasa sebelum ni pun ramai yang tanya saya juga soalan tu. Tapi saya pun refer pada ustaz-ustaz jugalah. So malah saya punya ustazah pun, seorang ustazah kan, dia pun berpendapat benda yang sama. Kita bila kita haid tu, tak tahulah, pendapat lain-lain kan. Ada yang kata tak boleh langsung, tapi ada yang kata boleh pergi, tetapi dengan macam tadilah, menjaga
jaga adab, dengan kita bersih. Sebab mungkin zaman dulu kan kita tak ada mungkin tuala wanita ke pad apa semua, jadi mungkin kotor ke apa benda-benda macam tu lah. Tapi kita dalam keadaan sekarang dan saya juga berpendapat lah, kalau betul lah dia benda tu benda yang kita panggil benda-benda yang ikhtilaf. Jadi kita ikut keadaan yang melingkari hidup kita ni. Dia bukannya adanya hukum yang diijma'kan oleh para ulama. Kalau misalnya ni saya buat contoh, kalau misalnya ada ijma', faham tak? Ijma' ni maknanya konsensus. Ijma' ni maknanya persepakatan pendapat di kalangan para ulama. Ijma' tu kuat lah. Jadi maknanya kalau betul tak boleh, tentulah dekat kubur, tanah perkuburan Bukit Kiara tu mesti dia letak buat situ adalah diingatkan bahawa wanita-wanita yang sedang datang bulan haid dilarang memasuki tanah perkuburan. Mesti dia tulis macam tu. Kalau tidak, ramailah yang berdosa kan. Jadi tak ada. Jadi kita menjaga adab. Macam itulah kita ambil cara mudah. Lebih penting macam itulah kita kena jaga. Sebab kita ni perempuan kan, kadang-kadang bila kita period ni, kita emosi kita tak stabil. Kadang-kadang kita pergi kat kubur, kita meraung-raung, nangis-nangis ke, tu tak comel lah, tak elok lah macam tu. Jadi benda-benda macam tu lah yang menimbulkan orang kata tak cantik lah kan. Sama juga orang kata apa nama ni, masa meninggal dan sebagainya. Jadi kita pandai-pandai lah, pandai-pandai. Tapi yang penting, kalau saya selalu berpendirian, kita tahu macam mana, tapi kita jangan bergaduh dengan orang. Tapi kalau orang kata tak boleh, kita jangan okey. Jangan argue lah. Macam tu lah. Alright. Rasanya terjawab tadi soalan. Okey. Tadi kita orang Dayati tu, terima kasih jawab perkongsian. Okey, apapun selain daripada zikir tadi, saya juga ingin buka soalan-soalan. Kalau lah kok ada yang nak bertanya apa-apa ke muskilan ke yang simple-simple yang Ustaz boleh jawab, Ustaz bersedia untuk nak jawab lah. Cuma saya nak tambah sementara kalau tak ada soalan kan, kita jangan terlupa lah bila kita sebut zikrullah, ini bahasa Arab kan, zikrullah. Kalau bahasa Inggeris, the remembrance of Allah. Kita jangan terlupa bahawa antara sebesar-besar zikrullah dalam Islam ini adalah sembahyang itu sendiri. Jadi maknanya sembahyang, as-salatu, sembahyang itu adalah salah satu bentuk zikrullah, kata ulama, yang paling lengkap. Sebab bila kita bersemayang, dalam semayang tu kita fikir malam ni, dalam kita bersemayang tu kita baca Al-Quran, kita baca doa, kita rukuk, kita sujud, kita istighfar, kita bertasbih. Jadi dalam semayang kita tu sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Dalam kita semayang itu, kita telah mengcombinkan, kita telah merangkumkan semua bentuk-bentuk zikrullah yang ada dalam Islam. Rukuknya, sujudnya. Jadi sebab itulah sembahyang itu adalah salah satu dari bentuk zikrullah yang paling sempurna dan yang paling tinggi nilainya. Jadi kita sembahyang fardu, selain dia sembahyang fardu, kita mungkin banyak sembahyang sunat yang Nabi galakkan lah. Sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Jadi jangan terlepas pandang lah. Selain daripada orang tanya soalan. Okey, Ustaz, antara bacaan Quran dan berzikir yang mana lebih bagus? Secara umumnya para ulama mengatakan yang paling baik sekali baca Al-Quran. Yang paling baik sekali baca Al-Quran. Kemudian baru datang zikir-zikir yang lain. Tetapi kata para ulama, dengar baik. Kata para ulama, ada ketikanya apabila seseorang tu bila dia baca Al-Quran, dia tak boleh nak fokus. Minda dia melayang. Sebab apa? Sebab dia tak berapa nak boleh baca dengan baik misalnya. Jadi bila dia baca Al-Quran, dia tak dapat nak menghayati Al-Quran. Tapi bila dia tak berapa nak boleh menghayati Al-Quran, mungkin bacaan dia masih lagi banyak kekurangannya. Tapi bila dia berzikir kepada Allah, ini ulama cakap dengan saya, tapi bila dia berzikir kepada Allah, contohnya la ilaha illallah, dia rasa begitu khusyuk sekali, dia rasa begitu ghairah sekali, dia rasa naik semangat. Jadi ada ketikanya walaupun baca Al-Quran itu ulama kata kaedah umumnya lebih baik daripada zikir-zikir yang tadi, tapi ada ketikanya dalam Islam zikir-zikir yang tadi tu lebih baik lagi daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Kerana zikir-zikir itu lebih memberi kesan kepada jiwa dan minda dia. Jadi contohlah, lepas saya habis semayang, contoh macam saya, ini contoh je. Saya baca subhanallah, subhanallah, rasa khusyuk ingat pada Tuhan, rasa seronok ingat. Jadi ketika itu tentulah zikir itu adalah lebih baik. Jadi kata para ulama, kaedah umumnya
amalan-amalan yang lebih baik kepada kita adalah amalan-amalan yang lebih kita rasa kesannya kepada hati kita. Kesannya kepada hati kita. Itu secara umum. Jadi ada orang yang mungkin dia tu, cuba dengar baik-baik, dia tu mungkin bukannya kaki ibadat, dia tu bukan kaki ibadat, tapi dia banyak duit. Mungkin selepas dia buat amalan fardu tu, mungkin dia banyak bersedekah. Jadi amalan yang dia boleh buat untuk menampung, untuk melengkapkanlah dia punya pahala dia, ialah dia banyak bersedekah. Ada yang mengajar ilmu. Jadi macam-macam lah. Jadi tidak ada kita nak kata amalan yang paling baik sekali adalah la ilaha illallah, yang lain semua tak baik. Tak boleh macam tu. Tak ada. Jadi maknanya kalau kita tengok Islam ni dia datang kepada kita, Nabi Muhammad datang kepada kita membawa ajaran-ajaran yang meraihkan semua kelebihan yang ada pada diri kita. Perdana Menteri dia mendapat kelebihan dia bila? Apabila dia dapat memerintah negara dengan adil dan saksama, dia dapat masuk syurga. Macam saya bukan Perdana Menteri, jadi saya kena cari apa kelebihan yang ada dalam diri saya untuk masuk syurga. Antaranya mungkin dengan saya mengajar ilmu dan sebagainya. Ni ada orang kalam. Assalamualaikum Pak Cik Rusdi, terima kasih daripada anak Kak Nafisah. Yalah, anak Kak Nafisah. Yalah, Kak Nafisah tu sepupu saya, insya-Allah. Mungkin Datuk Nora dia ada kelebihannya dari sudut memberi motivasi kepada remaja-remaja. Saya tak pandai. Jadi kita kena selalu ingat setiap orang ada kelebihan yang Allah beri. Kita manfaatkan kelebihan diri kita untuk apa? Untuk merebut sebanyak-banyak ganjaran di sisi Okey, ni orang tanya ni, Nelly Danish, boleh tak kita baca Al-Quran dalam translation Melayu ataupun English, baca translation? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran supaya kita faham isi kandungannya. Kalau misalnya yang di Pertuan Agong, saya nak bagi faham macam mana Imam Al-Ghazali ajar. Kalau misalnya yang di Pertuan Agong, raja kita yang di Pertuan Agong bagi satu surat pada saya malam ni, apa yang saya buat? Adakah saya nak baca saja dengan ini beta ingin, adakah saya nak betulkan lidah saya cara baca, ataupun yang lebih penting sekali saya cuba faham apa mesej yang di Pertuan Agong kepada saya malam ni? Cuba jawab soalan tu, Muhammad. Kita nak baca dengan lidah yang betul ke, atau we want to understand the meaning of the letter? Tentu jawapannya we want to understand the meaning of the letter. Jadi macam itulah juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, tujuannya liyadabbaru ayatihi. Ada dalam Quran liyadabbaru, supaya mereka memerhatikan ayat-ayat Quran. Jadi salah satu cara memerhatikan Al-Quran itu, sebab kita bukan orang yang faham Arab, ialah kita baca translation dia. Kita cuba faham. Itu adalah satu amalan yang sangat baik, kerana itu objektif diturunkan Al-Quran. Tapi pada masa yang sama kita belajarlah juga cara membaca Al-Quran dalam teks ini, asal kerana ia akan memberikan pahala. Jawab pun saya ingat soalan. Kita memang kena faham. Baca translation itu is very bad, very good. Itu yang dikendaki. Memahami what Allah says to us. I think satu lagi saya selalu kongsi kawan-kawan kan yang macam non-Muslim kan dia tak erti baca Quran, dia malah dia tak erti lah. Tapi macam mana dia orang mempelajari what is Islam. Yes. Memang dia baca translation, sebab orang non-Muslim ni dia baca translation tu macam dia baca buku. So dia baca dan dia rasa macam menariknya, dan dia start baca, malah dia lebih faham, oh ayat ni surah ni pasal sekian-sekian, surah ni pasal sekian-sekian, sebab dia understand, dia hafal. Compared to kita baca dengan tajwidnya, dengan harakat apa semua, tapi kita tak faham apa benda. So bila dari situ lepas dia dah ni, then dia move to next step. Dia nak belajar, sebab dia nak semayang tak boleh baca translation lah kan. Nak semayang kena baca lah. Jadi mungkin itu cara berdakwah tu macam tu lah. Maknanya jadi jangan tak kenal maka tak cinta. Memang kita kena belajar ilmu tajwid, tapi janganlah dah 40 tahun pun kita duk belajar ilmu tajwid, 40 tahun pun kita duk belajar macam mana nak sebut qaf tu. Betul tak? Qaf. Kita duk 50 tahun duk belajar nak bagi betul makhraj huruf, kita kata makharij al-huruf. Jadi itu pun salah satu dari bentuk-bentuk bagaimana manusia ini maaf cakap, dalam kitab tasawuf tertipu dengan Al-Quran. Maknanya 40 tahun untuk belajar macam mana nak bagi betul sebutan makhraj. Sedangkan
lepas kita belajar sebutan huruf, belajar tajwid, kita yang lebih penting kita belajar apa? Isi kandungan Al-Quran untuk kita amalkan. Jadi apapun kita saya cuma nak sebut syukur pada Allah. Kalau kita tengok hari ni Quran itu dapat ditatapi hampir semua bahasa dunia. Itu memang Tuhan nak jaga Quran itu. Bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu, ada bahasa Bajau, ada bahasa segala-galanya. Tak ada masalah kita nak fahamkan dengan Quran. Tak ada masalah nak faham, tak ada masalah nak belajar sebab dekat sekarang ni kalau dekat media sosial kan, dekat gadget pun, dekat telefon pun kita ada Muslim Pro dan sebagainya. Okey, ni ada satu soalan ni abang. Dia tanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Kak Nurah. Saya ada soalan, boleh ke warga emas yang pakai pampers pergi umrah? Warga emas ada masalah, kadang-kadang tak boleh tahan air kecil tapi teringin sangat nak pergi umrah. Saya ada pengalaman tapi mungkin Ustaz boleh jawab dulu. Okey, apabila kita berhadapan dengan ini macam kita boleh kata sejenis sakit yang kita sedang hadapi, di mana keadaan kita sentiasa berhadas kecil. Misalnya kita sentiasa sekejap-kejap kita kentut, sekejap-sekejap kita kentut, sekejap-kejap kita kentut, sekejap-sekejap ada air kencing setitis keluar daripada kita punya alat kelamin, dah tak boleh dah. Itu adalah sebentuk sakit, sebentuk kekurangan sakit dalam diri kita lah. Jadi dengar saya cakap jadi para ulama telah berijma'. Saya guna perkataan tu tadi. Ijma', konsensus. Para ulama telah berijma' barang siapa yang berhadapan dalam keadaan begitu, maka kalau dia nak semayang, dia ambil air wuduk elok-elok. Lepas tu dia semayang walaupun terkeluar, walaupun pakai pampers, walaupun terkeluar najis dekat dia punya alat kelamin, walaupun dia terkentut, dia ambil semayang, dia teruskan semayang walaupun dia tidak dapat mengawal air kencing ni, semayangnya tetap sah. Kerana ini adalah kes-kes dianggap sebagai uzur syar'i. Kalau kita nak ambil kira nak kena suci, impossible kan, impossible. Jadi memang ini ada hukum. Jadi para ulama, saya ulang balik, berijma', semayanglah, semayangnya sah. Pergilah buat umrah, tak ada masalah. Sebab kita uzur, kita sakit, bukan kita sengaja buat benda-benda begitu kan. Okey, tak ada masalah. Okey, dah Ustaz dah bagi jawapan apa tadi? Ijma'. Semua kena faham malam ni apa ijma', the consensus of Muslim scholar. Maknanya hukum tu very undisputable hukum syarak. Alright. Ijma' tu. Okey. Faham. Baik Ustaz. Okey, apapun tadi teman soalan tadi siapa nama tadi? Saya nak share pengalaman sebab saya pernah bawa mak saya. Mak saya pergi umrah lah. Pergi umrah dan memang dia sihat tapi agak uzur lah kan, orang tua kan. Tapi memang dalam keadaan samalah, memang dia kejap-kejap dia nak tak tahan ni kan. So memang kita decide memang dia pakai pampers. So memang masa pergi trip tu memang saya lah, anak perempuan kan, ditugaskan untuk menjaga mak atas wheelchair dan memang dia pakai pampers. Tapi memang kita pun dah refer lah pada ustaz kata memang macam tu. Tapi saya sebagai anak yang menjaga dia ni, memang kita orang memang saya buat lah. Maknanya lepas kalau bila kita berhenti tu, bila kita pun kita yang tak ada masalah buang air pun kadang-kadang pergi toilet dan sebagainya, bila saya ambil wuduk, saya pastikan saya tukar pampers mak tu supaya dia dalam keadaan sentiasa bersih. Dan bila mak tukar pampers dia, saya suruh saya ambil wuduk untuk dia, ataupun dia ambil wuduk sekali lagi lah. Jadi kita macam tu lah. Jadi saya buat macam tu, tukar selalu tu supaya kita kadang-kadang maaf sebut kan, kadang-kadang bau dan sebagainya, ataupun dia tak selesa kan, gatal dan sebagainya. Jadi kita jagalah bab tu. Tapi memang yang menjaga tu kalau boleh tukarlah, jangan dah biar sebab tak selesa kan. Tapi dari segi hukumnya tu memang boleh lah, sebab kita pun tahu keadaan tu bukan disengajakan. Memang dah keadaan. Serupa lah juga kalau macam kita, saya maaf cakap lah malam ni, macam kita buang air besar misalnya, bila kita cuci kita punya bahagian belakang kan, kita punya kubul lah kalau bahasa Arab, kadang-kadang mungkin ada sedikit sebanyak najis yang tertinggal yang kita tak tahu misalnya kan, mungkin itu semua dianggap sebagai najis-najis yang dimaafkan dalam Islam. Jadi dia tak ada macam kita tak perasan, lepas tu akhirnya seminggu kita semayang kita tak perasan, semayang kita tak diterima. Tidak begitu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kepayahan dan kesusahan di dalam amalan-amalan agama. Okay, I think to Nelly, saya tak sampai. I think Nelly harap
Nelly dapat jawapan tadi. Dia boleh tak kita baca? Okey. I think Ustaz dah jawab tadi. Sekarang pun banyak kan kita tengok dalam apps pun ada, dekat kedai pun ada banyak translation apa semua. I think better kita understand and slowly kita go to the next step lah kan. Alright. Mana tadi? Okey, satu tadi. Alamak. Okey, yang ni dia tanya tadi. Sekejap scroll. Waalaikumsalam. Hai. Okay, saya kat Mekah. Jadi saya tak tahu mana dahulu, sama ada zikir atau baca Quran. Sekarang saya faham dah maknanya, buat yang mana lebih berkesan di hati. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama, buat apa yang lebih terkesan, kalau tak pakai kata terkesan di hati kita. Jadi kalau kita duduk dalam Masjidil Haram, bukanlah saya nak kata jangan baca Quran, tapi kalau kita nak penuhkan masa kita dengan zikrullah yang digalakkan oleh Nabi tadi, itu semua boleh, itu semua amalan-amalan yang baik. Okey. Dan mungkin saya nak share sikit lah saya punya experience lagi. Okay. Macam beza baca Quran dan baca Quran lah. Tapi kadang-kadang kita ni, masa kita ni, bila kita nak baca Quran, kita kena ada adab tertentu juga kan. Maknanya kita tak boleh baca Quran time kita tengah berjalan ke, bawa kereta nak baca Quran. Kalau kita boleh hafal, boleh lah. Tapi macam saya sendiri, saya banyak spend dalam kereta ataupun pergi mana-mana ataupun kulit saya, and memang the best thing to do bila saya sendiri tu memang saya zikir lah. Zikrullah lah, maknanya astagfirullah, Allah memang sentiasa. Jadi kalau kita ada kelapangan duduk betul-betul lepas solat nak baca Quran, itu tak apalah. Tapi dalam keadaan kita yang yang sambil-sambil kita zikrullah jadi jangan lupa, jadi kita pun kena pandai mempelbagaikan lah zikrullah tu. Kita kena, selain daripada itu, kita mungkin sekali-sekala kita akan istighfar, astagfirullah mungkin 100 kali kan. Sebab zikir boleh buat anytime kan, tak ada wuduk pun tak boleh. apa. Ada ketikanya mungkin kita berselawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim, Allahumma salli ala, mungkin 100 kali ataupun mungkin 1000 kali. Itu selawat pada Nabi. Kerana antara amalan yang cukup dapat orang kata apa, dapat menarik roh kita cepat kepada Allah, membuatkan Nabi sayang pada kita, mengeluarkan kita daripada kesusahan, kita jangan lupa adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, berselawat, berzikir, itu semua benda-benda yang akan Okey. Salam baca Quran terjemahan tak ambil wuduk boleh ke? Kalau kita berada dalam keadaan kita tidak ada wuduk, kita boleh saja baca Al-Quran banyak mana pun boleh. Cuma kalau kita tidak berwuduk, kita tak boleh pegang mushaf Al-Quran yang sepenuhnya Al-Quran tu, tak boleh lah, sebab memang kita kena ambil wuduk. Tapi dalam keadaan kita tidak berwuduk, kita nak pegang kitab tafsir yang ada translation yang ada Melayu, hukum ni boleh tak? Boleh, kata para ulama. Yang sejelasnya sini boleh. Yang tak boleh tu Al-Quran sepenuhnya mushaf tu. Itu yang ditetapkan oleh dalam 4 mazhab lah. Macam saya katakan tadi lah, maknanya bila kita nak baca Quran, dia ada adab-adab tertentu lah. Maknanya kita kena tutup aurat, kena berwudu, kena bersih. Jadi tapi kita zikir mana-mana pun boleh, anytime pun boleh. Kalau sambil-sambil menunggu isteri shopping ke, tunggu suami ke apa semua, nak baca Quran boleh, buka boleh, tak ada masalah. Tapi nanti orang cakap macam satu macam lah kan. So the best thing to do, maknanya menunjukkan kita ni sentiasa mengingati Allah, adalah dengan zikrullah lah, dengan zikir. Alright. Apa ni tadi? Okay, mana ada soalan tadi? Okay, dan satu lagi, terima kasih Maizura, terima kasih Kak Abang. Okay, mungkin ni saya nak share. Saya punya ustazah Datuk ni selalu cakap, zikir ni pun ada 3. Zikir itu lebih lanjut lagi lah. Zikir ada 3 sebenarnya. Satu zikir ada 3. Zikir lisan tu maknanya kita menyebut lah Allahu Akbar, subhanallah, itu lisan, maknanya kita menyebut. Okey, satu zikir lisan. Satu lagi zikir mata. Saya bertanya, mata pun berzikir ke? Maksudnya kalau dalam keadaan kita boleh menyebut subhanallah, sebutlah. Tapi kalaulah kita tengah bekerja, ataupun kita pergi mana-mana, zikir mata maknanya mata kita pun kita mengingati Allah. Maksudnya apa? Kita tak tengok benda-benda yang bukan-bukan. Maksudnya kita tak tengok benda-benda sebab kita ingat Allah.
Jadi faham tak? Maknanya kita sentiasa menjaga mata kita, dan kita jaga mata kita sebab kita mengingati Allah. Maknanya kita tak tengok benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang tak baik, benda yang tak elok. That is also part of zikir. Maksudnya mengingati Allah. Dan yang ketiga adalah zikir hati. Hati kita maksudnya, ustazah saya bagi contoh kalau kita tengah bekerja, takkanlah kita nak orang tanya, kita kat kaunter kan, orang tanya, cik gini, takkanlah kita nak subhanallah kan, cakap ni lah macam lah. Tapi hati kita selalu berzikir. Maksudnya hati kita sentiasa mengingati Allah. Macam saya sendiri, kalau kita pergi mana-mana ke dalam keadaan apa-apa saya buat pun, kalau saya tak boleh sebut lisan, kalau saya tak boleh mata, dan hati kita tu sentiasa ingat Allah. So that is also part of zikir. Betul tak? Betul. Mungkin tambah sikit lah. Mungkin salah satu juga yang dikatakan zikrullah yang sangat agung dalam Quran, yang cantik saya sebut malam ni, ialah kita balik pada ayat Al-Quran yang berbunyi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir-fikir tentang kejadian langit dan bumi. Yang ni mungkin elok juga tanpa pandang. Jadi mana bila kita duduk termenung tengok macam mana Tuhan jadikan seekor kucing yang cantik, macam mana Allah Ta'ala menjadikan manusia itu sendiri begitu cantik, bagaimana Allah menjadikan buah pisang yang begitu cantik tersusun. Cuba kita duduk fikir, itu zikrullah. Macam mana boleh jadi cantik? Takkanlah benda ni appear accidentally, takkanlah kebetulan. Keunikan, keajaiban ciptaan Allah itu pun termasuk zikrullah yang sangat besar yang boleh menginsafkan kita tentang kebesaran Allah. Sebab itu dalam kitab tasawuf terkenal lah, kalau siapa tahu kan, kitab tasawuf Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, ada satu bab khas yang disebut kitab At-Tafakkur. Artinya kitab memikirkan kejadian-kejadian yang menakjubkan di alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga zikir yang sangat besar. Apa dah? Kita fikir tentang keajaiban ciptaan Allah. Menjadikan muka kita begitu cantik, ada bulu mata yang begitu cantik, ada misai yang begitu cantik, perempuan tak ada misai, perempuan tak ada janggut begitu cantik. Itu semua kejadian-kejadian yang kalau kita fikir sekarang ni lah, gigi yang begitu cantik. Cuba bayangkan kalau perempuan ada misai. Saya nak tanya sekarang ni, kalau perempuan ada misai janggut, cantik ke tak cantik? Cuba jawab. Abang lawak. Tak cantik kan? Kalau misalnya kita punya hidung ni, dua lubang ni duduk dekat atas ni, ataupun hidung duduk atas ni, cantik tak? Tak cantik. Jadi memang cantik. Bila kita duduk fikir macam tu, kadang-kadang memang kita rasa, ya Allah, memanglah alam yang kita hidup ni, tuan-tuan saudara semua, memang ada penciptanya, ada kereta yang buat benda tu. Not accidentally alam ni tiba-tiba ada. Ada buah pinggang kita yang membersihkan darah kita. Ada tugas-tugas yang masing-masing lah yang Tuhan buat. Adanya kita punya saluran buang air kecil kita tu dekat mana? Ada dekat sini je. Dekat bawah. Tempat buang najis kita dekat mana? Supaya kita tak bau dekat mana? Dekat belakang. Nampak tak? Tuhan dah letak benda tu cantik-cantik. Jadi bila kita fikir, sebab itulah Allah kata dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, diri kita, diri saya, afala tubsirun, tidakkah kamu memikirkan? Itu sebesar-besar zikrullah. Berfikir tentang kejadian Allah. Allahu Akbar. Bukan saja berfikir tentang macam mana nak cari duit. Memang ada orang yang fikir cari duit kan. Fikir juga tentang kejadian ciptaan Allah. Alright. Kita keluar kat mulut kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agungnya Tuhan walaupun kita tak nampak dia kan. Okay. Alright. Rasanya kita dah jelas dah tentang zikir kita pada malam ini. Malam ni malam Jumaat. So jadi maknanya sentiasa mengingati Allah dengan cara mana sekalipun, dan zikir tak kisahlah berapa kan Ustaz kata tadi, berapa banyak pun boleh, zikir apa pun boleh, jangan rigid sangat, jangan terlampau macam Ustaz dia kata ni kena ikut sini, buatlah. Yang penting istiqamah lah, konsisten kan, selalu buat macam tu. Jangan jadi macam hari ni pulun 1,000, esok 1,000, minggu depan tak nak langsung, tak malam macam tu kan. Itu saya cakap. Okay. Jadi maksud dia bila kita nak mula mendapat kesedaran untuk zikrullah, kita cubalah buat setakat yang kita mampu lah. Janganlah tiba-tiba bila dengar talk saya malam ni, lepas isyak nanti zikir 10,000 kali, besok 10,000, lepas tu tak buat langsung. Boleh biar
kita develop kita punya kebolehan diri kita tu slow and steady, Alright, insyaAllah insyaAllah. Tuhan menerima amalan. Okey, kita dah dekat hampir sejam ni, mungkin 10 minit terakhir ni. Tadi kita dah settle dah pasal zikir, dan tadi saya baca news dekat mana tadi tak ingat lah, ada report dah mengatakan zaman hari-hari ni tiap-tiap hari orang bercerai banyak. So kita pun aware yang di media sosial sekarang banyak viral dan sebagainya. Memang sekarang banyak sangat berlaku perceraian, kerosakan rumah tangga, keruntuhan rumah tangga. Lepas tu bapa pun tak jadi macam bapa, mak pun tak jadi macam mak. Lepas tu kes-kes yang macam bukan ni. Jadi mungkin sedikitlah dalam 1 minit ni nasihat Ustaz kepada wanita-wanita termasuk saya sendiri, dan kepada bapa-bapa di luar sana, mungkin macam mana kita nak menjaga keharmonian dan juga jaga rumah tangga lah. Okeylah, makna dia kita kena faham bahawa dalam kita punya life ni memang ada ikatan, kita ada ikatan dengan orang, tapi tidak ada satu ikatan yang lebih istimewa, yang lebih penuh berkatnya, yang lebih penuh barakahnya daripada ikatan yang terjalin antara suami dan isteri. Jadi ikatan yang terjalin antara suami dan isteri itu kita sebut ikatan itu terjalin dengan apa? Dengan kalimah Allah. Contoh dia lah, saya tak boleh duduk bersama dengan Nora pada malam ni sebab saya lelaki, dia perempuan, tetapi ia dibolehkan kerana adanya ikatan. Akad nikah itu adalah satu ikatan yang suci dalam Islam. Jadi ikatan itu kita perlu pelihara ikatan itu, kerana ikatan itu adalah ikatan yang penuh berkat, dan ikatan itu sebenarnya akan menyebabkan syaitan menangis kerana dia sedih apabila dua lelaki dan perempuan itu berkahwin, kerana ikatan itu akan mendekatkan lagi diri lelaki itu dan wanita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjaga ikatan ini dalam Islam dia mengajar kita lah, iaitu kita kena, antara yang penting lah, selain daripada sebab bila kita berkahwin memang Tuhan akan anugerahkan kepada setiap pasangan itu, dia sebut mawaddatan warahmah. Mawaddatan warahmah itu ialah kasih cinta dan kasih sayang untuk Allah anugerahkan kepada mereka yang kahwin, sebagai tanda Allah memberkati ikatan itu. Jadi ikatan perlu dipelihara. Antara cara dia adalah dengan kita kena sedar tanggungjawab kita. Kita sebagai suami, kita kena faham tanggungjawab kita. Bukan sekat kita kahwin, kita kena faham tanggungjawab kita memberi nafkah kepada isteri kita, menyediakan tempat tinggalnya yang sempurna, menjaga kebajikannya, menjaga perkara-perkara yang dapat memelihara kehormatan. Begitu juga sebaliknya, dia sama-sama. Seorang isteri pun untuk memastikan keberkatan ikatan suami isteri itu, dia kena menunaikan kewajipannya kepada suami dia. Apa dia? Dia kena taat, terutamanya taatlah, dia kena taat kepada suami dia. Dia kena selalu melakukan perkara-perkara yang menyebabkan suami dia selalu redha kepada dia. Dan dalam hal bila kita bercakap tentang isteri ni, dia special sedikit, di mana Nabi SAW ni dia mengajar bila seorang wanita ni dia berkahwin, dia buat benda-benda yang wajib dia. Dia jaga sembahyang 5 waktu, dia jaga puasa, dia jaga benda-benda yang wajib dia buat, dia tinggalkan benda-benda yang haram. Dan yang akhir sekali Nabi sebut, dan dia taat suaminya. Dia cuba selalu buat sesuatu yang membuatkan suami dia redha kepada dia, maka Nabi kata dia akan masuk ke dalam syurga dengan sebab dia menunaikan hak suami dia. Jadi ini adalah antara kelebihan sebenarnya bagi wanita yang dah berkahwin. Okay. Pernah, saya minta maaf, saya kena cakap walaupun mungkin tak tahulah Nora setuju tak setuju. Bukan setuju. Jadi pernah ada satu kisah saya kena cerita malam ni. Ini semua kena dengar. Seorang wanita dia datang kepada Nabi. Dia macam nak berbangga dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pada hari ini saya datang, saya telah menunaikan itu, saya dah buat banyak kerja lah. Saya dah buat kerja A, kerja B, kerja C, kerja D. Jadi dia macam nak tunjuk rasa happy depan Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, lebih kurang lah hadis ni, lebih kurang, tapi hadis ni ada sahih. Nabi kata, sebelum kau nak happy, macam mana kedudukan engkau di dalam hati suamimu?
Allahu Akbar. Macam mana kedudukan kau, sebab dia berbangga sangatlah, dia rasa macam dia banyak buat benda-benda yang baik. Nabi kata macam mana kedudukan kau di dalam hati suami, kerana pada suamimu lah syurgamu dan neraka. Ini hadis sahih yang saya baca, yang saya temui, yang saya nak share. Nabi kata syurgamu dan nerakamu adalah pada suamimu. Jadi itu menunjukkan bukan kita nak suruh para isteri menjadi hamba macam hamba hak, tidak, tetapi cuba sebaik-baiknya menunaikan hak-hak suami. Suami pun pada masa itu kena juga lah mature menunaikan hak. Saya percaya dengan cara kita menjaga tanggungjawab kita, Allah akan melimpahkan keberkatan dalam ikatan yang suci itu, yang hakikatnya akan mendekatkan lagi roh kita semua ni, diri kita semua ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu mungkin orang mungkin boleh tambah kot. Tak, saya tak tambah, cuma wanita-wanita di luar sana mendengar kan, dan isu ni selalu dibangkitkan oleh wanita-wanita. Ada yang kata, oh memang senanglah, banyak ustazah aku cakap kan, oh senangnya perempuan masuk syurga tak pada suami je. Lepas tu ada yang cakap, tapi masalahnya kita je yang pada suami, kita je buat ni, suami tak tunaikan tanggungjawab dia pula. So macam mana pula, macam mana kita nak taat, dia pun tak betul. Macam mana kita nak taat, kita banyak soalan-soalan dia macam itulah. So cakap jawab. Orang dia yang timbulkan soalan tu, dia kena jawab soalan tu. Tak, jadi wanita-wanita di luar sana bertanya baliklah, macam mana kita nak taat, macam mana kita nak ikut, nak apa sebut tadi kan, raikan suami, sedangkan suami pun tak endah kat kita pun. Macam tu. Kalau kita ditakdirkan, kita semua inginkan perkahwinan yang bahagia, yang diberkati. Kita pun maknanya macam inilah, suami pun mengharapkan isteri yang berbakti kepada dirinya. Isteri pun mengharapkan suami yang berbakti. Maknanya sama-sama lah. Tapi kadang-kadang mungkin ketika kita diuji oleh Allah, mungkin suami dia berdepan dengan isteri yang tak mau dengar cakap, ataupun sebaliknya juga, isteri berdepan dengan suami yang malas bekerja lah misalnya, asyik minta duit, dia tak nak bekerja. Jadi bila kita berdepan dengan perkara-perkara yang kurang kita suka, mungkin kita, of course lah, langkah pertama kita mungkin kena banyak bersabar lah dengan keadaan. Kita boleh refer lah kepada orang yang lebih reti, tapi maknanya kita kena banyak bersabar dengan sedikit sebanyak ujian daripada Allah dalam kehidupan rumah tangga tu. Memang tak dapat kita nanti, ujian kita tak ada kan, ujian kita ada. Jadi sambil kita berdoa pada Allah, kita bersabar. Dan of course lah, kalau nak cerita panjang ni, jalan keluar ni tentu ada. Okay, perbincangan tu panjang lah. Itu apa dia panggil tajuk apa? Itu kira munakahat. Munakahat. Okey. Bukanlah saya maksudkan sabar. Maksudnya bila suami dah lempang isteri sampai lebam-lebam di muka pun nak sabar sampai suami mengancam nyawa si isteri pun nak sabar. Bukanlah begitu maksudnya kan. Tapi memang kehidupan itu perlukan kepada kesabaran, tapi kesabaran yang ada batasnya lah. Selagi mana boleh mendatangkan kebaikan, kesabaran. Okey, rasa dah terjawab dah ramai. Kadang-kadang dia tanya kadang selalu DM soalan-soalan yang saya tak boleh jawab lah sebagai seorang. Saya tak boleh jawab dari segi hukumnya, saya boleh jawab dari segi pendapat. Satu lagi soalan Mahadewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kita dah nak habis ni sebenarnya, lagi 10 minit je. Satu soalan terakhir je ni untuk isteri-isteri di luar sana dan mungkin abang gede. Kalau kita nak cakap pasal munakahat, kita sambung kat TikTok lah pula. Yes. Okey, berdosa tak kalau isteri sebut selalu, tak cukup lagi ke saya buat kebaikan kepada suami saya ni? Salah tak, berdosa tak, ataupun dia kira seperti mengungkit? Dia cakap depan-depan suami dia lah. Suami dia ke, dia cakap, tak kira lah macam dia cerita kat orang ke. Saya ni buat macam-macam dekat suami saya, tapi suami saya tu so boleh tak? Tapi sedangkan saya dah jaga tadi, saya jaga semayang, saya jaga ini, tapi dalam masa yang sama kita bersua. Bagi saya, kalau boleh janganlah kita keluarkan macam ni lah, dia secara mudah yang saya faham, jangan kita keluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan suami kita, macam itulah. Sebagai isteri, kalau boleh cuba elakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung dan melukakan hati
hati dia. Cuba bercakap dengan bahasa yang lebih sopan dan yang lebih baik lagi kot, supaya suami tak tersinggung lah. Macam tu. Tak tahu lah macam mana sebenarnya pandangan tu macam mana. Tak tahu. Jadi, Ini orang selalu orang tanya. kenapa orang selalu dia cakap macam tu ke? Iyalah, isteri-isteri ni kadang-kadang dia macam tu lah. Maknanya cuba bercakap dengan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan suami itu. Walaupun kadang-kadang mustahil, susah kan nak jaga 100%, tapi cuba sebaik-baiknya. Sebagaimana seorang anak jugalah, seorang anak pun cuba. Kadang-kadang anak, sebagai anak kan misalnya, dia tak berapa bersetuju dengan pandangan mak dan ayah ni, tapi cuba respon dengan cara yang tidak menyinggung perasaan mak dan ayah. Mana jangan sampai mereka tersinggung. Dia ada cara dia, ada method dengan cara yang lembut. Sebab kadang-kadang mungkin kita sebagai anak-anak ni, kita belajar universiti. Mak ayah kita mungkin tak masuk universiti, mungkin kita lagi pandai, tapi cara kita respon tu tentulah kita kena respon dengan cara yang tak menyinggung mereka lah, tak menengking mereka, tak melawan ibu dan bapa, macam tu lah juga. Itu benda yang penting saya rasa dalam hubungan anak dan mak ayah. Begitu juga suami isteri tu, saya berpendapat begitulah. Okay. Kita senang kalau tak nak bagi suami kita faham, kita cakap bahasa kita. Masa dia tak faham. Okay, alright. Apa pun terima kasih banyak-banyak kepada yang telah sudi join. InsyaAllah saya akan save live ni soal memang boleh tengok balik, boleh ikutin semua yang Ustaz nyatakan tadi, insyaAllah. And then sebelum akhiri, terima kasih dan minta maaf kalau ada salah silap, gurau-gurau daripada saya. Tidaklah salah silap apa yang saya sebut hari ini lah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Bang Ustaz Dr. Rusdi kerana sudi memberi ilmu kepada kita semua. InsyaAllah kalau ada lain masa kita akan buat lagi, mungkin di TikTok dan sebagainya. So, sikit kata akhir untuk kita semua, Bang. Oh ya? Tadi ada suruh kita kecek Kelantan. Kecek Kelantan. Dia suruh kita kecek Kelantan. Macam mana seorang dia orang pulih dia tak kata kecek Kelantan? Dia kata Ustaz pandai kecek Kelantan kau. Boleh lah, insyaAllah. Boleh, tak baik banyak. Itu jadi lah tu. Jadi kata ni Ahmad Syakir Halim, kecek Kelantan sikit Ustaz. Kecek Kelantan ni hamba dah kecek Kelantan lah ni. Kecek Kelantan, insyaAllah. Banyak-banyak zikir-zikir. Zikir-zikir pada Allah lah, insyaAllah. Ya, Kelantan kata kena banyak zikir. Kena banyak zikir. Macam tu. Zikir pada Allah. InsyaAllah. Itulah Ustaz pesan, kena banyak zikir kepada Allah SWT. Okeylah. Alright, itu saja setakat mana ni. Semoga kita seterusnya ada orang kita ketawa kat bawah. Dia ketawa kat bawah. Semoga bermanfaat lah ilmu yang Ustaz sampaikan hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Okey? Macam doa ke apa ke? Baca doa sikit, baca kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ya Allah jama'ana hadza jama'an marhuman nafi'an wa tafarruqana min ba'di fi tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna ya Allah minadz dzakirin wadz dzakirat walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alright, terima kasih. Kalau kita rajin kita buat TikTok kan. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye.